Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Selamat kita berjumpa lagi dalam siri video yang ke-8 dan ini adalah video ke-8 dalam 10 siri vlog perkongsian pengalaman dalam bisnes pendidikan. Kepada tuan dan puan yang baru saja masuk, kepada tuan dan puan yang pertama kali masuk dan menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya menerima jemputan serta kolaborasi mengadakan program-program untuk usahawan dari masa ke semasa. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, video ini juga dimuat naik di YouTube channel Nur Aminah Omar dan juga di attach sekali bersama artikel di www.nuraminahomar.com. Tuan juga boleh menonton video ini di Facebook page official saya Nur Aminah Omar. Jadi insya-Allah tuan dan puan tak akan tertinggal kerana ini adalah video yang ke-8. Kalau tertinggal boleh rewind balik, pusing balik, tonton daripada video yang pertama. Kerana 10 video ini adalah kompilasi di mana saya kutip 10 poin, 10 pengajaran dalam mengendalikan bisnes pendidikan ini yang saya kutip sepanjang 13 tahun. 13 tahun lah dalam bermain dalam industri pendidikan. 8 tahun saya bekerja dan 5 tahun saya menguruskan sendiri sebuah syarikat Sdn Bharad dengan 5 cawangan pusat perkembangan kanak-kanak di bawah satu jenama franchise, di bawah jenama franchise. Baik. Dalam video yang ke-8 ini tuan dan puan, saya bawakan lagi satu poin penting, iaitu tentang hubungan pelanggan dengan cara yang memuliakan. Tuan dan puan, senario dalam bisnes pendidikan ini adalah satu senario yang bagi saya unik. Kerana dia masih perlu ada elemen kekeluargaan, tetapi pada masa yang sama kita perlu ada elemen authority sebagai seorang yang mempunyai kelebihan pengetahuan serta kebolehan memberi program pendidikan yang baik kepada anak-anak. So dalam konteks ini hubungan dengan orang cakap dengan jaringan bisnes ni, dia termasuklah dengan pengusaha yang lain, termasuklah dengan ibu bapa dan termasuklah dengan pengusaha bisnes dalam industri yang sama, Jadi ada kalanya dia melibatkan jaringan bisnes ni, ada kalanya kita kata kita join persatuan, kita jadi ahli NGO, kita jadi ahli dewan, kita jadi ahli kepada kelab, kita join circle-circle orang-orang bisnes. Dia boleh jadi macam itu. Tetapi masa zaman saya dulu banyaknya adalah perkumpulan NGO. Tetapi zaman sekarang menjelang zaman tahun 2020 ni ada banyak kelab. Termasuk saya sendiri mengendalikan ABA Planning Club. Tapi dia ada objektif yang tertentu lah, ABA Planning Club tu kan. Jadi semua kelab-kelab ni dia akan ada objektif masing-masing. Dan ada juga yang create their own circle. Dia buatlah circle apa-apa. Adalah namanya kan, macam-macam nama lah circle-circle ni. Tetapi macam kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pengusaha bisnes ni, apabila kita membina jaringan ini, dia ada banyak pula perkara-perkara yang kita perlu lihat, kita perlu pertimbangkan. Jadi kalau tanya saya, antara perkara penting dalam pengalaman yang saya masukkan dalam video ke-8 ini adalah apabila kita menjalinkan jaringan ni tadi, mesti ada satu elemen kita memuliakan orang lain. Jadi apabila kita respect lah, maksudnya menghormati orang lain. Jadi when we give respect to others, we will earn one. Jadi antaranya apabila kita berjumpa dengan rakan-rakan pengusaha yang lain, kita mesti tahu apa perkara yang kita boleh tanya dan apa perkara yang kita tak boleh tanya. Okay, dalam keadaan semasa sekarang, apabila saya menjadi business advisor dan berjumpa dengan usahawan, apabila bercakap itu dia bergantung kepada sesi ataupun platform. Adakah platform itu merupakan platform di mana ia adalah sesi advisory? Kalau sesi advisory, kita akan bercakap tentang perkara-perkara tertentu. Tetapi kalau dalam bisnes, jaringan bisnes ni, maksudnya networking platform, maka ada banyak soalan-soalan yang kita tak boleh tanya kepada rakan pengusaha yang lain. Jadi kalau kita tanya how's business, kalau dia kata okay good, so far so good, I'm happy, alhamdulillah. Jadi tak payahlah tanya sale bulan ni macam mana. tak perlu tanya you punya profit berapa. Jadi soalan-soalan macam tu bukanlah satu soalan yang menunjukkan kita ni hormat dan memuliakan rakan pengusaha bisnes yang lain. Jadi bahagian tu saya tinggalkan kepada tuan dan puan untuk keluar cari apa soalan yang boleh, apa soalan yang tak boleh, belajar networking. Itu tuan dan puan I leave it to you. Jadi tuan dan puan perlu lihat bagaimana. Tetapi antara
antara yang penting adalah apabila kita bernetwork membina jaringan itu, dia sepatutnya ada satu orang kata persetujuan, ada satu orang kata unwritten agreement, satu persetujuan yang kita tak tulis mana-mana, kita tak cakap kat mana-mana, di mana kita kata bila kita dengar perkara buruk yang orang lain cerita tentang orang lain, kita diam. Kalau kita cerita tentang yang baik, kita sokong yang baik. Tapi kalau ada yang tak baik, kita diam. Kalau kita perlu kongsikan dalam keadaan saya, dalam konteks saya, apabila kita perlu berkongsi satu senario atau satu situasi, kita tidak menyebut nama-nama pihak yang berkenaan. Ia diletakkan sebagai satu case study. Kalau dalam legal study lainlah, dia dah masuk mahkamah, dia ada rekod, plaintiff, siapa defendant, siapa semua tu kan, jadi dia letak semua nama-nama tu kerana dia direkodkan sebagai satu case study yang sah untuk dirujuk sebagai case, sebagai legal case. Itu lain. Tapi dalam konteks kita, bila kita ada pengalaman-pengalaman tertentu, biasanya kita tidak menjemput. Kita tidak menyebut apa-apa nama, kita tidak menyebut apa-apa angka. Angka kita sebut, tapi kita tak sebut apa-apa yang ada reflection kepada perniagaan orang lain. Dan apabila kita mendengar satu perkara-perkara yang tak baik atau perkara buruk tentang perniagaan lain, kita diam saja. Jadi dalam konteks sekarang, jaringan dia lebih kompleks tuan dan puan, kerana dulu tu lama. Semasa zaman saya menjalankan perniagaan itu, membina jaringan ini secara offline. Tak ada banyak option. Nak buat grup blog-blog ni pun tak berapa pandai. Tetapi zaman sekarang, kita banyak buat jaringan di social media. Dan tuan dan puan yang menonton ini sekiranya duduk di Facebook, tuan dan puan, Facebook juga merupakan satu social media di mana banyak usahawan-usahawan berkumpul. Dan usahawan-usahawan ini biasanya usahawan yang matang lah. Yang muda-muda duduk di IG. Yang muda sedikit duduk di IG. Dan ada juga yang di YouTube channel dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan itu, cara kita bernetwork itu berbeza. Jadi kadang-kadang ada orang post perkara buruk tentang bisnes lain, letak screenshot lah apa di Facebook. Jadi kita sebagai pengusaha ataupun orang bisnes ini perlu ambil pendekatan yang sama. Dengar cerita buruk tentang orang, diam. Dengar cerita yang baik, yang bagus, yang boleh dikongsi, tak apa, share. Jadi itu antara orang kata apabila kita membina jaringan itu dengan cara memuliakan itu, antaranya begitu. Bukannya hanya sekadar addressing, maksudnya dengan manggil panggilan yang baik, encik, tuan, puan, itu lain. Itu pun satu juga. Tetapi dalam konteks yang saya nak bawa ini adalah begitu. Dalam keadaan tertentu tuan dan puan mungkin akan dapat pelanggan. Katalah tuan dan puan dapat pelanggan baru. Dia datang. Kita ada pusat pendidikan ni, kita ada enrichment center. So dia datang. Saya sebenarnya tak puas hati lah dengan tadika A tu. Saya hantar kat sana. Tapi gini. Dia bercerita begitu apabila datang mendaftar anaknya di tadika kita sebab dia tak puas hati. Maka dalam keadaan itu juga tuan dan puan, kita ada juga hubungan di situ dengan ibu bapa, maka sebaiknya masih kena sediakan satu proses atau SOP, iaitu diam saja. Dan fokus kepada memberitahu apa peraturan di tadika kita dan apa yang baik di tadika kita, apa nilai yang kita tawarkan di tadika untuk ibu bapa dan anak itu cukup. Jadi ada kalanya kita perlu berhentikan orang yang bercerita begitu. Dalam keadaan ini tuan dan puan, dalam konteks perniagaan, kita juga mesti faham ada satu situasi di mana kita tidak tahu keadaan sebenar. Kita tidak mendengar cerita dari semua pihak. Kalau kita dengar sekalipun, kita bukanlah hakim, kita bukanlah individu yang sepatutnya memberi hukuman. Oh, parents ni yang salah. Oh, pengusaha ni yang tak betul. We are not in the position to make decision who's at fault. We are not. Jadi kalau kita terdengar, kita dengar sahaja. Kalau ada peluang untuk berhentikan, kita berhentikan. Kalau kita kata, it's good for me to know so I can learn. Jadi sejauh mana kita boleh belajar dari gosip? Saya kategorikan perkara begitu adalah gosip. Kerana ia adalah cakap-cakap yang kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Mungkin ada video-video yang viral atau mungkin ada artikel yang viral. Sekiranya tuan dan puan ada menonton satu lagi si video yang saya letakkan di mana tajuknya ialah mengapa saya banyak kali buat laporan polis. Kalau tonton video yang itu, saya ada
kongsikan satu pengalaman apabila ada orang buat aduan dan masa tu blognya aduan secara viral, apa yang perlu saya buat untuk protect bisnes saya. Jadi pada banyak keadaan apabila kita membina jaringan bisnes ini, satu perkara yang penting lah, apabila kita dengar tentang buruk orang lain tu, bisnes lain tu, kita diam. Kalau ada peluang, bila ada peluang, berhentikan, kita bincang benda lain. Dan kita sendiri pada masa yang sama juga memegang konsep kepada kita tahu benda yang buruk tu tapi kita tak cerita dekat orang. Yang baik kita kongsi. Yang baik kita kongsi. Jadi sebenarnya dalam keadaan tertentu ni, bila kita banyak ada jaringan ramai, kita kenal ramai orang, sebenarnya tak rugi apa-apa. Dan pada masa yang sama, it's not really about who you know. It's about who knows you. Memanglah kita kena kenal orang untuk buat jaringan, tapi pada masa yang sama soalannya adalah berapa ramai orang yang kenal kita. Kenal kita tu bukan hanya kerana populariti individu, tetapi kerana apa servis yang kita bawa, apa produk yang kita bawa. Itu sebenarnya yang akan memberi manfaat. Jadi antara dalam dalam artikel yang ke-8 yang saya siarkan ini, ia adalah berkisah tentang membina hubungan dan jaringan bisnes yang baik. Ada kalanya sesama pengusaha, sesama pengusaha pun kita tak perlu jadi kawan baik, tetapi kita hasilkan satu hubungan baik. Katalah dalam peringkat persatuan sekalipun, kita jadi ahli yang baik, kita mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang, tetapi tak semestinya kita kena jadi kawan baik dia, tak semestinya. Jadi choose who you want to be associated with. Pilih. Ramai yang cakap cara kita apa bergantung kepada 5 kawan yang paling dekat dengan kita. Betul lah tu. Kalau orang yang paling dekat kita 5 tu memang jenis tak suka membaca, kita pun jadi tak suka baca. Kalau 5 orang tu jenis yang memang pentingkan grooming, kita pun akan groom. Jadi dia bergantung kepada orang-orang dan individu yang kita mengelilingi kita dan yang kita pilih untuk berada di sekitar mereka. Jadi tuan dan puan, untuk video siri yang ke-8 itu, bagi kita perlu ada bina jaringan itu. Bukan hanya dalam industri kita. Katalah kita buat bisnes pendidikan, pusat perkembangan, kita kawan dengan orang pusat perkembangan aja. Kalau kita duduk dalam satu bisnes franchise, kita gang-gang dengan franchisee yang sama aja, bukan. Dia mesti ada satu kumpulan jaringan dalam industri dan juga jaringan yang outer industri itu tadi. Mungkin ada satu lagi layer di mana kita berkawan dengan semua jenis industri. Dan apabila kita ada jaringan ni dengan memuliakan orang lebih suka untuk bersama dengan kita, dan kita akan dapat banyak input informasi, perkembangan secara keseluruhan tentang dunia usahawan. Tak adalah kita fikir hanya kita yang susah. Jadi kebanyakan masa kita rasa dan kita fikir kita saja yang susah. Sebenarnya ramai lagi orang yang susah dalam konteks peniaga. Jadi berniaga ni, usahawan ni memang tak senang pun, memang susah. What do you expect? When you sign up to become an entrepreneur, what do you expect? You expect to automate your business? Do you expect to stay home and get your paycheck every month? So what is your expectation? So when you sign up to become an entrepreneur, having a great business network is also important. Jadi untuk itu, tuan dan puan, untuk yang video yang ke-8 ini, saya tinggalkan tuan dan puan dengan beberapa soalan. Jadi tuan dan puan insyaAllah boleh reflect balik. Boleh tinggalkan thumbs up dan like, subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri video yang seterusnya, kerana ada 10 saja video dalam siri vlog perkongsian pengalaman bisnes pendidikan yang disiarkan dari 1 sampai 10 Syawal tahun 2020. Untuk itu, bye for now. Jumpa lagi.